Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Institut Aminuddin Baki, khususnya kepada Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara kerana telah menjemput saya untuk sesi perkongsian dalam kolokium kepimpinan instruksional pada kali ke-15 tahun 2022 ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada IAB kerana telah berjaya melaksanakan kolokium kepimpinan instruksional ini hampir setiap tahun. Usaha ini amat bermakna kerana kita sentiasa berkongsi idea tentang amalan-amalan terbaik di sekolah dan juga perkara-perkara terkini, sama ada di peringkat bahagian ataupun institusi yang berkait dengan amalan kepimpinan dan juga pedagogi dan idea-idea yang boleh diaplikasikan di sekolah ataupun dalam organisasi masing-masing. Dalam sesi kali ini, saya ingin berkongsi berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru dan ianya merupakan satu daripada modul yang terdapat dalam program TS25 iaitu dalam modul 7 Digital Tools. Dan modul ini juga berfokuskan kepada pembelajaran bermakna yang berdasarkan kepada New Pedagogies for Deep Learning oleh Michael Fullan dan juga Meg Ashton pada tahun 2018 serta model-model kapasiti pembelajaran bermakna yang lain. Jadi sebelum tu kita nak lihat ataupun nak mendalami apakah yang dimaksudkan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna tu. Jadi pembelajaran bermakna tu sebenarnya berlaku apabila pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan yang diperolehinya untuk meneroka dan mencipta menggunakan pengetahuan yang baru, menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang baru dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Contohnya melalui pengetahuan kandungan. Contohnya lah seperti murid tahu tentang pergerakan angin. Kalau dalam konteks pembelajaran yang dahulu, biasanya kita maklumkan ataupun kita ajar murid tu menguasai isi kandungan berkaitan dengan pergerakan udara. Tetapi dalam konteks pembelajaran kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini, murid mesti tahu ataupun mendalami konsep dan juga aplikasi. Mereka tahu dalam situasi sebenar ada berkaitan dengan pergerakan udara tu. Jadi mereka boleh relate berkaitan dengan apa yang berlaku dalam situasi sebenar dengan isi kandungan yang mereka belajar. Ataupun dengan kata lain, mereka menguasai dalam konteks aplikasi, boleh mengaplikasi dalam suasana yang baru. Contohnya lah seperti dalam konteks gravity contohnya. Kalau kita menguasai isi kandungan, murid tu akan menguasai gravity dari segi penarikan objek ke bawah. Tetapi dalam konteks situasi sebenar, mungkin mereka melihat dalam konteks aplikasi, dalam konteks mereka boleh membuat aplikasi ataupun hubung kait antara antara kandungan yang telah dipelajari dengan situasi sebenar yang berlaku itu. Jadi apakah perbezaan antara pedagogi lama dan juga pedagogi baru dalam konteks KPPP ini? Jadi pedagogi lama tu dia lebih berfokuskan kepada penguasaan isi kandungan. Maksudnya murid mungkin menghafal ke fakta isi kandungan yang dipelajari. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pedagogi baru ini, ianya lebih berfokuskan kepada pencapaian pembelajaran bermakna tu. Jadi guru bersama-sama dengan murid ataupun pelajar, mereka menguasai dan meneroka kandungan pembelajaran dan disokong pula dengan ubiquitous teknologi pembelajaran digital untuk mendapatkan maklumat. Dari segi konten ataupun maklumat, fakta, mereka boleh dapatkan dalam konteks mendapat maklumat terkini, penguasaan digital. Tetapi bagaimana mereka mengaplikasi dan juga menyelesaikan masalah dalam satu situasi yang sebenar,
Yang tu yang penting. Jadi murid ataupun pelajar dapat membina ciptaan pengetahuan yang baru melalui penyelesaian masalah ini. Melalui pembelajaran bermakna yang diperolehi. Yang kita akan lihat contoh-contoh yang akan saya utarakan nanti. Jadi mengapa kita melaksanakan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni? Kerana ia menyediakan pelajar kita ataupun murid-murid kita dengan kompetensi global yang diperlukan dalam dunia sebenar pada masa hadapan. Yang saya ingat kita tak asing lagi pada kita di mana kita memfokuskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun higher order thinking skills. Jadi apabila mereka menyelesaikan masalah dalam konteks kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni, mereka akan menguasai dan mereka mesti menguasai yang dikatakan 6Cs ataupun 6C ini. Apakah 6C tu? Iaitu pemikiran kritis. Mereka boleh bertanya soalan, mengapa perkara ni berlaku, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, dan juga mereka boleh menggunakan kemudahan digital. Dan juga mereka menggunakan kreativiti masing-masing. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni? Contohnya mereka melaksanakan projek, kerja projek, nak menghasilkan satu inovasi dalam konteks mereka menggunakan kreativiti mereka tu. Jadi dalam konteks ini apabila mereka melaksanakan tugasan dalam konteks kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dengan melaksanakan projek mereka itu ataupun kerja khusus mereka tu, mereka mesti menguasai kreativiti, pemikiran kritis mereka serta mereka boleh berkomunikasi. Nak bentang ke, buat pembentangan ke ataupun mereka sekiranya mereka mempunyai murid-murid ataupun pelajar-pelajar kita mempunyai mereka buntu dalam nak menyelesaikan masalah. So bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan isu mereka ni untuk menyelesaikan untuk menghasilkan produk ataupun inovasi mereka untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi mereka berkomunikasi sama ada dengan pihak luar ke, dengan selain daripada guru mereka, pihak luar, komuniti, ataupun juga mereka boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka dari sekolah lain ataupun juga dari negara lain untuk mendapatkan idea menyelesaikan masalah. Jadi kemahiran komunikasi itu sangat penting. Serta juga mereka mempunyai karakter ataupun sasiah. Bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sesuatu isu itu, bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah. Jadi mereka cuba cari kaedah, contohnya belajar cara belajar ke, belajar untuk mendapatkan maklumat ke. Kemudian dalam konteks mereka menguasai karakter yang citizenship ataupun kewarganegaraan. Di samping mereka berkomunikasi, contohnya dengan rakan mereka dari luar negara ataupun mengumpul maklumat sesuatu fakta ke, data ke daripada rakan mereka yang bukan mungkin berbeza budaya daripada dengan konteks situasi mereka. Jadi mereka perlu menguasai juga dalam konteks kewarganegaraan ini sifat, budaya orang lain. Kemudian bagaimana mereka berkolaborasi. Yang tu yang penting kerana dalam konteks kita sekarang dalam keadaan dunia yang dinamik dan juga kompleks, tak mungkin kita dapat menguasai bekerja seorang diri. Jadi konsep bagaimana pelajar kita, guru kita berkolaborasi dengan pihak luar, dengan komuniti, rakan dari sekolah dan juga negara lain adalah penting. Bagaimana mereka berkolaborasi itu. Jadi dari segi kemahiran yang kita perlu ada di samping mereka, murid-murid kita atau pelajar kita menyelesaikan masalah dalam konteks KPPB ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni, keseluruhan konteks ni, keseluruhan elemen yang ada dalam 6C ni mereka kuasai, dan apabila mereka cuba menyelesaikan masalah tu, mereka akan dapat kuasai ke-6 elemen ni. Jadi mengapa kita nak melaksanakan KPPB ni? Sama ada dalam konteks di IPG ataupun kita memang nak kita kena terapkan
di sekolah, sebab kita pun selaras juga dengan apa yang dilaksanakan di pihak bahagian pembangunan kurikulum dalam konteks thematic learning. Dia selari. Tidaklah kita kata yang tematik tu berbeza, penyelesaian masalah berkaitan dengan project work tu berbeza, KPPB tu berbeza. Ianya selari, mungkin adalah sedikit-sedikit di mana kedalaman dari segi proses dan juga konten tu ada sedikit perbezaan. Jadi bagaimana mengapa kita melaksanakan KPPB ni? Jadi ianya membolehkan transformasi dari pedagogi lama, hanya hafalan, penguasaan kepada konten, kepada satu pedagogi yang baru ataupun kita panggil pedagogi contemporary. Jadi amalan pedagogi tu mestilah kita katakan berubah dari konteks pedagogi yang lama, konsep yang lama kepada konsep pedagogi yang baru, di mana penyelesaian masalah, murid-murid sendiri meneroka, dibantu oleh guru. Kemudian mereka mempunyai rakan pembelajaran. Bukan hanya rakan mereka di dalam bilik darjah sahaja, tetapi rakan mereka sekarang adalah dari sekolah lain, dari negara lain, dan kita dalam keadaan dunia terbuka ni, murid-murid, pelajar-pelajar kita, mereka mempunyai kapasiti dan juga mereka mempunyai sumber yang sangat luas untuk membantu mereka meningkatkan pembelajaran bermakna ni. Di samping penguasaan digital merupakan satu alat yang sangat penting sekarang ni, tetapi bukanlah apabila menguasai digital tu mereka dapat membentuk pemikiran kreatif dan kritis dengan hanya menguasai digital. Penguasaan digital, tetapi penguasaan digital ni adalah bagi membantu mereka untuk mencapai kreativiti, inovasi serta apa yang kita jelaskan di dalam 6C tadi. Dan juga di samping persekitaran pembelajaran, contohnya guru, persediaan guru membantu murid-murid untuk ataupun pelajar-pelajar kita untuk meningkatkan lagi pembelajaran bermakna ni. Bersama-sama untuk dengan murid-murid mereka dan juga pelajar untuk membantu dalam penyelesaian masalah, sama ada dalam konteks mereka menyediakan membuat kerja-kerja projek ataupun dalam membuat tugasan-tugasan yang memberikan menyokong kepada pembelajaran bermakna itu. Jadi apa hubung kait antara kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dan program TS25 ni? Jadi dalam program TS25 ianya mengandungi 8 modul. Dalam pembangunan modul ini adalah secara berperingkat. Modul 7 dalam program TS25 dibangunkan bagi tujuan mencapai pembelajaran bermakna ini melalui pemanfaatan alatan dan resos digital. Dan modul ini dibangunkan oleh pensyarah-pensyarah IPG dan ianya berdasarkan kepada konsep pembelajaran bermakna dalam New Pedagogies for Deep Learning atau MPDL oleh Fullen and McAshan 2018. Dan juga beberapa model-model dan framework yang lain yang menjurus kepada kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni. Jadi kelebihan konsep dan model ini telah diterapkan dan disebarluaskan ke dalam sistem IPG melalui pembangunan dan pelaksanaan modul ini. Jadi kalau kita lihat modul 7 tu telah dikembangkan di IPG dengan memasukkan elemen kejelasan guru. Kita masukkan elemen kejelasan guru dan menjadikan ianya sebuah model pelaksanaan KPPB. Modul 7 yang kita kembangkan dan kita masukkan elemen kejelasan guru tu, sebenarnya ianya merupakan satu model KPPB yang lebih mantap dan lengkap. Dan KPPB ni kemudiannya telah berjaya memperolehi pengiktirafan daripada MyIPO sebagai harta intelek IPGM. Jadi IPGM dah ada MyIPO lah dah untuk modul KPPB ni ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi
untuk sebagai langkah bagaimana kita melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni, perkara asasnya adalah mestilah guru tu mesti jelas. Yang kita sebut kejelasan guru tu. Guru ke pensyarah ke, langkah pertama dia mesti jelas dulu. Jelas apa? Jelas dari segi standard kandungan ataupun perkembangan pelajaran ataupun mereka mesti menyemak RMK ataupun kalau di IPG ni kita panggil RMK lah ataupun rancangan maklumat khusus. Maksudnya langkah pertama tadi mereka perlu jelas, kejelasan guru, semak dulu RMK ataupun rancangan maklumat khusus ataupun DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran kalau dalam konteks di sekolah lah. Jadi kita semak, kemudian kita kenal pasti perkembangannya. Maksudnya kita tengok satu-satu apa yang ada di dalam DSKP, apa yang ada di dalam RMK, apa objektifnya, objektif pembelajaran, hasrat pembelajaran dan apa kriteria dia outcome-nya, kriteria kejayaan. Jadi dalam konteks tu kita buat backward design. So guru-guru ataupun pensyarah ni dalam pelbagai bidang, contohnya mereka nak kenal pasti satu big idea. Apa big idea tu? Masalah pencemaran contohnya. Ataupun mereka nak katakan bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah dalam konteks ekonomi, katakan nak meningkatkan pembelajaran isi rumah dalam konteks yang kecil lah. Jadi mereka ada satu big idea berkaitan dengan perkara tu, isu, masalah. Dan guru ataupun pensyarah dalam pelbagai beberapa bidang ni akan melihat dalam aspek konten masing-masing. Itu yang dikatakan kejelasan guru tadi. Kerana mereka perlu relate ataupun kaitkan dengan backward design. Mereka tengok dalam konteks besar bagaimana mereka nak menyelesaikan sesuatu isu tu dan bagaimana mereka nak hasilkan produk ataupun mereka nak membuat inovasi untuk menyelesaikan masalah tadi. Pencemaran ke, nak meningkatkan pendapatan ke, dalam konteks komuniti tu kita nampak pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita, mereka buat satu projek berkaitan dengan nak meningkatkan pendapatan di komuniti di daerah mereka contohnya. Jadi mereka akan adalah satu kita katakan big idea dan juga essential questions. Apa essential questions tu? Perkara-perkara yang menjurus kepada perkara asas yang melibatkan isu tadi yang mereka nak selesaikan masalah tadi. Pencemaran ke, kan yang saya bagi contoh, nak meningkatkan pendapatan isi rumah ke. Jadi mereka akan lihat dalam konteks guru-guru yang dikatakan kejelasan guru tadi, bagaimana mereka nak merungkai kurikulum tu. Rungkai mereka lihat dalam aspek nak menyelesaikan masalah ini, mereka lihat dalam konteks yang berbeza. Ada yang guru matematik, dia akan kata, okey, pencemaran ni macam mana kita nak kurangkan peratusan acidity ataupun keasidan air sungai ke contohnya, pencemaran air. Ataupun dalam guru sains, guru bahasa, macam mana nak menulis laporan dengan menulis dengan menggunakan tata bahasa yang betul, laporan format laporan yang betul, ataupun guru pendidikan Islam dalam konteks penerapan nilai, kebersihan dan sebagainya. Jadi yang dikatakan kejelasan guru merungkai kurikulum, mereka akan lihat dari segi aspek isi kandungan bidang masing-masing. Dan untuk menyelesaikan masalah big idea tadi, bagaimana nak hasilkan inovasi untuk menyelesaikan masalah tu, mereka harus mencantumkan semula ataupun merangkaikan semula dalam konteks untuk menghasilkan produk ataupun inovasi. Macam mana nak selesaikan masalah nak meningkatkan pendapatan isi rumah tadi. Okey, satu kita cadangkan contohnya online business. Dan mungkin juga di peringkat dalam konteks isi rumah yang berada di macam di rumah-rumah apartmen,
mereka tak cukup tanah. Jadi mereka boleh cadangkan. Okey, nak tingkatkan pendapatan, contohnya kita boleh laksanakan projek hidroponik. Tak pakai tanah pun. Kan? Then dalam konteks guru matematik, dan kita kira pula berapa nanti dia akan dapat tambahan pendapatan dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu, mereka bersama-sama guru-guru ni untuk team up untuk hasilkan satu projek inovasi. Dan akhirnya, guru perlu menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid. Bagaimana mereka nak terapkan nilai-nilai ni, melihat sesuatu isu dan masalah tu dalam konteks big idea, dengan essential questions ataupun persoalan-persoalan yang boleh membawa mereka menyelesaikan masalah melalui penghasilan produk ataupun inovasi mereka untuk menyelesaikan isu tadi. Dan akhir sekali mereka akan berkongsi hasil-hasil pembelajaran projek work mereka dan juga hasil inovasi dan juga hasil ataupun produk mereka yang boleh menyelesaikan masalah tadi melalui pameran ke, showcase ke, tak kisahlah sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Mereka boleh buat showcase mereka tu untuk memaklumkan bahawa cara mereka nak menyelesaikan masalah mereka ni adalah melalui kaedah-kaedah begini dalam konteks masing-masing. Jadi pelaksanaan KPPB di sekolah sebenarnya melibatkan sesi perkongsian ilmu bagi memberikan kefahaman yang mendalam kepada guru mata pelajaran, kepada pemimpin sekolah juga, kepada pemimpin JPN dan juga pihak berkepentingan yang lain. Jadi antara contoh pelaksanaan KPPB ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di sekolah ni, guru-guru akan adakan sesi perkongsian ilmu. Bukan hanya setakat guru, mereka juga akan bersama-sama dalam community akademia mereka yang lain seperti pengarah IPG contohnya, pegawai JPN, SISC, guru besar dan juga pengetua. Seperti yang dilaksanakan, saya ambil contohlah di SJKC Chung Hua Bakam di Sarawak dan juga SJKC Tukau di Sarawak. Okay. Antara jaringan dan jalinan bersama JPN dan juga PPD, mereka juga laksanakan konsep KPPB ni secara berstruktur dan komprehensif dengan melibatkan kerjasama JPN dan PPD. Yang ini sangat penting kerana ianya selari dengan apa yang dilaksanakan oleh bahagian pembangunan kurikulum dalam konteks pembelajaran tematik. Jadi kita ada di zon utara, di zon timur, selatan, Sabah dan juga di Sarawak. Contoh proses pelaksanaan KPPB di sekolah, guru di sekolah mereka berkolaborasi. Macam saya sebut tadilah, antara guru yang pelbagai bidang, ada guru sains, matematik, ada ustaz ataupun ustazah, guru bahasa Melayu ataupun guru bahasa Inggeris, terpulang kepada kita punya big idea tadi. Mungkin tak semua subjek terlibat. Mungkin juga hanya 3 atau 4 orang guru bidang masing-masing sahaja. Melihatkan kepada big idea dan juga essential questions tadi melalui backward design yang guru lepas tu akan bincang dengan murid-murid lah. So bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Kita ada satu isu contohnya, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah berkaitan dengan isu ini. Apa produk ataupun hasil inovasi yang kita nak laksanakan untuk menyelesaikan masalah tu. Dan murid akan memanfaatkan digital. Dia nak kontak kawan dia ke, ataupun dia nak lihat mungkin ada sekolah lain yang menyelesaikan isu yang lebih kurang sama, melihat projek work mereka dalam konteks sekolah ataupun komuniti mereka yang lain. Jadi mereka akan menggunakan pemanfaatan digital ataupun mereka nak kontak pakar-pakar tertentu. Kalau dalam projek kesihatan tu mungkin mereka akan kontak doktor, ataupun dalam projek macam yang memerlukan dalam konteks kejuruteraan ke, mereka akan kontak engineers dan sebagainya. Kemudian mereka akan melaksanakan projek work ni, ada yang melibatkan komuniti. Mungkin juga ada sekolah yang ada peluang boleh berkolaborasi dengan ibu bapa yang mempunyai kemahiran dalam bidang itu. Jadi ibu bapa boleh bantu
ataupun komuniti setempat tu boleh bantu. Dan akhirnya mereka akan tunjuk showcase ataupun produk hasil di mana inovasi mereka dapat menyelesaikan masalah tertentu dalam konteks mereka. Jadi selain daripada konsep ini, KPPB ni, kita lihat banyak juga inovasi-inovasi yang dibuat oleh sekolah-sekolah, yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dalam konteks di mana mereka berkongsi kejayaan sekolah ataupun institusi mereka dalam konteks inovasi ini. Antara contoh kejayaan dan impak yang dilaksanakan di sekolah adalah seperti penghasilan projek dan produk, iaitu model empangan hidroelektrik. Mereka ada isu di situ yang seperti yang dilaksanakan oleh SMK Batu 4 di Greek. Daripada isu tu mereka laksanakan model empangan hidroelektrik ni. Ramailah yang mereka libatkan pihak sekolah, ada yang libatkan pengurusan TNB, jurutera dalam konteks project work ini. Itu melibatkan kolaborasi dengan komuniti. Kemudian ada juga projek yang dilaksanakan oleh sekolah SK Jimah Baru Negeri Sembilan, iaitu projek tab pelekat peti ais dan juga projek jejak warisan dalam konteks sejarah. Jadi murid-murid ni apabila mereka melaksanakan projek work ni, mereka banyak yang 6C tadi, kemahiran tadi mereka perlu kuasai berkaitan dengan semasa mereka nak melaksanakan projek ini. Libatkan komuniti, kemudian mesti berkomunikasi, mempunyai pemikiran dan juga kreativiti, pemikiran yang kritikal dan juga kreatif dalam penyelesaian masalah ni. Dan juga satu lagi projek yang berkaitan dengan piramid makanan yang dilaksanakan oleh SJKT Bandar Spring Hill di Negeri Sembilan, serta satu projek yang dinamakan projek Kolam Impian yang dilaksanakan oleh Sekolah Kebangsaan K. Johari bersama dengan Institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim. Jadi bila kita buat secara kualitatif, tanya murid-murid ini, kemudian melihat kepada keputusan mereka, keputusan ujian dan juga peperiksaan mereka, jadi murid-murid ni kita nampak murid-murid menyerlah dalam aktiviti-aktiviti yang mereka ceburi di peringkat daerah di peringkat negeri dan juga kebangsaan serta peringkat antarabangsa dalam aspek melaksanakan projek inovasi dan juga bagaimana mereka ada keyakinan untuk membentang even di peringkat antarabangsa juga. Kemudian kalau kita lihat keputusan peperiksaan juga, kita anggapkan ada korelasi. Jadi murid-murid nampak peningkatan pembelajaran dari aspek keputusan peperiksaan mereka. Dan mereka juga menyerlah dalam aktiviti akademik dan juga co-curriculum. Jadi di peringkat sekolah, mereka anjurkan program dan juga aktiviti KPPB ni, melaksanakan showcase di peringkat sekolah. Kemudian ada juga yang menyertai showcase di peringkat FPGM. Kemudian mereka buat macam deklamasi sajak dan juga permainan puzzle dan juga tokoh. IPGM juga telah melaksanakan kajian ataupun secara kualitatif berkaitan dengan konsep KPPB ini di sekolah, berkaitan dengan dapatan pelaksanaan KPPB ini sekolah. Jadi kumpulan pensyarah kita telah mengumpul maklumat daripada pelajar, daripada guru dan juga pemimpin sekolah tu sendiri. Jadi dapatan kita, kalau kita lihat pelajar tu ataupun murid, mereka kata kami sangat suka belajar tentang perkara yang sama, tetapi melalui beberapa subjek yang berbeza dan bekerjasama untuk siapkan kerja sekolah. Dan guru pun kata murid teruja dan fokus kepada pembelajaran mereka. Mereka bersemangat. Macam tu, semangat mereka meningkat. Itu kata guru. Dan guru besar kata murid berani berdepan dengan orang ramai dalam menceritakan tentang tokoh kemerdekaan ke dan tokoh negara ke. Mereka dapat perform lah dengan depan publik tu dengan berani. Dari dalam konteks pembentangan tu lah, pembentangan hasil kajian mereka. Dan pengetua pula berpendapat bahawa amalan naratif baru ni amat memberangsangkan. Guru melaksanakan interdisciplinary
menjana PAK 21 yang menekankan kolaboratif, komunikasi, kreativiti serta nilai. Itu pandangan pengetua, suara daripada pengetua. Dan ibu bapa pula, mereka berpandangan, ada yang kata anak saya sangat seronok dan berminat untuk belajar sehingga membawa pulang projek yang perlu disiapkan. Dia akan menghadap kerja ni sehingga siap dan dia tak sabar nak tunjukkan kepada gurunya. Jadi ibu bapa sebut, ada salah seorang ibu bapa tu sebut, saya nampak dia sebut perubahan belajar pada anak saya dan dia kini lebih berfokus. Kemudian ibu bapa lagi ada yang kata peningkatan kemahiran berbahasa Inggeris juga meningkat, menunjukkan sifat tanggungjawab dan daya usaha tinggi bagi memastikan projek berjaya. Pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di IPG sebenarnya bermula pada tahun 2018 di mana projek rintis di IPG Kampus Pendidikan Teknik, di IPG Kampus Ipoh dan di IPG Kampus Pulau Pinang. Seterusnya kita buat perluasan pada tahun 2019, kita teruskan lagi di 14 buah IPG lagi, iaitu IPG tier. IPG ni dia ada tier 1, tier 2 dan tier 3 berdasarkan kepada kebitaraan bidang masing-masing. Dan seterusnya pada tahun berikutnya diperluaskan kepada 10 buah IPG lagi, IPG Campus CPD. Dan pada tahun 2021 sehingga kini KPPB ni telah menjadi amalan dan budaya di semua 27 buah kampus IPG. Kita kena terapkan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ni di IPG. Mahir semua pensyarah berkaitan dengan konsep ini supaya mereka dapat terapkan dalam kalangan pelajar IPG kita. Kerana mereka akan bawa konsep ini ke sekolah dan selarilah dengan apa yang telah dilaksanakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Jadi antara contoh hasil pelaksanaan konsep kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna di IPG, antaranya adalah produk ataupun hasil yang dipamerkan ketika beberapa siri showcase yang kita adakan dan ciri-ciri amalan kompetensi Global 6C ini ditonjolkan oleh pelajar ataupun siswa guru IPG melalui showcase yang telah dilaksanakan di peringkat kampus. Antara contoh kejayaan dan impak KPPB di IPG samalah seperti di sekolah tadi. Mereka menghasilkan projek dan juga produk untuk menyelesaikan masalah. Dan yang penting adalah kejelasan guru. Kejelasan guru berkaitan dengan pelbagai bidang pensyarah tadi. Mereka akan duduk bersekali dan lihat apakah big idea ataupun isu yang mereka nak selesaikan tu. Jadi antara contoh-contoh yang mereka laksanakan adalah projek ataupun produk yang untuk menyelesaikan masalah dalam yang mereka kena pasti melalui big idea tu adalah penghasilan kit pembelajaran, penulisan buku, projek usahawan muda dan juga tukun tiruan. Mengikut konteks masing-masing penyelesaian isu masing-masing. Tetapi prosesnya adalah sama, iaitu mereka duduk berbincang antara pensyarah yang mempunyai pelbagai bidang untuk menyelesaikan big idea ni, merungkai kurikulum dan juga merangkai semula untuk menghasilkan produk dan juga project work mereka tu. Kemudian di peringkat IPG juga kita berkolaborasi dengan pensyarah dan juga universiti awam. Juga universiti di luar negara seperti di Mexico, Indonesia dan juga komuniti-komuniti masyarakat seperti orang asli, masyarakat di Ulu Langat, sekolah bimbingan jalinan kasih serta guru-guru cemerlang. Jadi antara yang kita lihatlah pencapaian akademik dan juga kurikulum, co-kurikulum pelajar-pelajar kita ni, pelajar menyelah dalam aktiviti peringkat negeri. Even mereka ni bersemangat untuk membuat inovasi dan mereka faham mengapa mereka buat inovasi tu adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya, sumbangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Dan keputusan akademik juga mereka meningkat. Di samping mereka akan membawa idea dan kemahiran ni ke sekolah apabila mereka pergi praktikum nanti dan apabila mereka pergi internship nanti. Dan kita juga adakan penganjuran program aktiviti KPPB ni. Kita buat showcase juga antara IPG, hampir semua IPG
telah menguasai kemahiran ini dan kita buat kolokium, KPPB kebangsaan, forum, kemudian ada teater pun dan juga persembahan mini orkestra. Dan kita juga melibatkan diri di peringkat antarabangsa, pensyarah kita dan juga pelajar-pelajar kita selain daripada berkongsi idea-idea yang telah dilaksanakan dalam konteks KPPB di IPG bersama dengan di sekolah, dengan guru-guru di sekolah. Kita juga mengadakan kolaborasi dengan di peringkat antarabangsa. Antaranya adalah projek art in process of teaching and learning, di mana pensyarah USM menjadi rakan pembelajaran dan juga pakar rujuk. Kemudian berlaku perkongsian kemudahan dan pembelajaran bersama dengan pelajar kedua-dua kampus ini. Kemudian dalam program International Student Symposium on Learning, pelajar IPG ini sebagai penganjur bersama dan juga di samping mereka membentang perkongsian hasil kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna mereka. Kemudian program Virtual Talk di mana pensyarah dan pelajar menjadi rakan pembelajaran bersama-sama dengan pensyarah Universiti Malang Indonesia, di mana pelajar IPG melaksanakan sesi perkongsian dengan pihak universiti di Indonesia. Jadi penampilan pelajar kita tu nampak sangat mempunyai keyakinan yang tinggi. Dan kita kagumlah di mana mereka ni kita beri ruang dan peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman pelajar-pelajar IPG ini di peringkat global. Dan kalau kita lihat jaringan rakan pembelajaran global di mana kita ada kolaborasi Malaysia KPBB IPG yang kita kata kita punya tagline tu Go Global. Kita ada 18 buah negara yang kita berkolaborasi. Kemudian hampir 3,000 buah sekolah di mana pelajar, pensyarah kita dan juga murid-murid kita yang lain. Selain daripada mereka terlibat dalam menggunakan portal KPPB, mereka juga terlibat dalam MPDL, a Global Knowledge Building Partnership, di mana mereka ramailah dapat peluang mempelajari daripada guru-guru dari luar negara dan juga murid dan juga pelajar yang mereka boleh berkongsi idea dan pengalaman. Jadi kalau kita lihat antara cabaran pelaksanaan dalam KPPB ni sudah tentulah ada. Maksudnya bukan semuanya yang kita laksanakan itu tidak ada halangan dan juga cabaran. Dalam konteks guru pula mereka menyatakan bahawa mereka perlukan autonomi. Jadi budaya autonomi kurang diamalkan. Mereka ada beban tugas yang lain. Jadi perkara-perkara sedemikianlah, dominasi hubungan sosial pada setiap peringkat tu masih menebal. Ya, jadi ada antara isu-isu juga yang kita tidak dapat selesaikan secara mudah dalam aspek kefahaman, pemikiran, tetapi kita mesti cuba meyakinkan guru-guru di sekolah kita bahawa ini antara perkara yang kita perlu laksanakan, mesti laksanakan untuk meningkatkan kemahiran 6C murid-murid kita tadi. Begitu juga di peringkat IPG. Kita mesti sediakan bakal-bakal guru kita supaya mereka menguasai 6C tadi. Di samping mereka dapat melihat dengan jelas apa yang nak diselesaikan, isu apa yang nak diselesaikan, mengapa kita buat inovasi ini, mengapa kita hasilkan produk ini. Bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan inovasi. Yang penting adalah kejelasan guru dan big idea, backward design tadi. Kemudian ada juga antaranya adalah kurang kefahaman berkaitan dengan konsep hubungan guru-murid ini dan juga kurikulum. Yang kejelasan tadi, macam mana kita nak unpack the curriculum, macam mana kita nak gabungkan semula, merungkai, kemudian nak merangkai, nak lihat big idea tu macam mana, nak buat essential questions tu macam mana. Mungkin antara rakan guru kita yang kurang jelas lagi dan perkara ni akan dibantu
oleh pensyarah-pensyarah IPG yang telah lama terlibat dalam konsep KPPB ini, dan kita kena bantu. Mesti bantu rakan guru kita sekolah. Begitu juga dengan kepimpinan di sekolah. Guru besar, pengetua, bagaimana kita nak bantu pemimpin di sekolah untuk bersama-sama melaksanakan konsep KPPB ini. Sudah tentu ada kekangan dan juga dalam aspek tak cukup masa bila nak buat, kelas mana kita nak buat. Jadi perkara-perkara ini perlu kita selesaikan dan kita kena bantu. Kalau kita lihat tadi kita ada jaringan kolaborasi juga bersama dengan pihak PPD, pihak JPN dan juga pihak Institut Pendidikan Guru. Kami di peringkat Institut Pendidikan Guru, segala kepakaran yang ada di IPG ni kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu kepimpinan di sekolah dan juga guru-guru di sekolah. Kalau kita lihat dalam aspek hasil dan juga impak KPPB secara keseluruhan, pelaksanaan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ini secara signifikannya boleh membawa kita kepada satu, pelibatan dorongan, sokongan berterusan daripada pemimpin sekolah dan juga IPG. Macam saya sebut tadilah, ada isu, ada kekangan, kita bantu pihak sekolah. Kemudian ada perubahan positif yang bermakna kepada persekitaran IPG dan juga sekolah. Kalau kita laksanakan betul-betul, maksudnya pelajar-pelajar kita, murid-murid kita di sekolah, mereka faham mengapa mereka selesaikan isu, mengapa mereka hasilkan produk dan hasil inovasi itu, maksudnya ianya lebih memberi makna kepada mereka. Kemudian kita ada hubungan yang baik dan kerjasama berterusan dengan ibu bapa dan komuniti. Kalau ada ibu bapa yang berkemahiran tinggi dan komuniti yang sangat membantu, itu adalah peluang yang sangat baik kepada sekolah itu. Kemudian perubahan tingkah laku positif dan peningkatan motivasi pelajar. Seperti mana yang kita lihat tadilah, apa yang respon yang diberikan oleh pelajar ataupun murid-murid kita. Kemudian perkembangan amalan pedagogi dan naratif baru guru. Jadi guru melihat konten yang mereka ajar itu fakta kepada sesuatu yang boleh diaplikasi dalam dunia sebenar dan boleh memberikan ruang untuk menyelesaikan isu dan juga masalah dengan penghasilan produk dan juga inovasi. Dan saya nak rumuskan berkaitan dengan perkara konsep pedagogi kapasiti pembelajaran bermakna ini. Pelaksanaan, penyebaran dan peluasan KPPB ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang telah dilaksanakan secara berstruktur dan komprehensif telah memberikan impak yang sangat positif kepada pembelajaran bermakna dan kemenjadian murid di sekolah dan juga kepada pelajar ataupun siswa guru di IPG. Jadi pelibatan dan komitmen yang tinggi daripada pensyarah, pemimpin di sekolah, guru, ibu bapa, murid serta pelajar serta komuniti mampu menjadikan KPPB ini melangkaui ekosistem pembelajaran yang dinamik dan seterusnya menjadikan pemangkin kepada transformasi sekolah dan IPG khususnya dalam sistem pendidikan di Malaysia secara amnya. Sekian, terima kasih.